Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di dunia dan untuk dunia, orang berlumba-lumba mencari kelebihan. Mengapa di akhirat kita tidak berlumba? Konsep berlumba untuk mencari kelebihan di akhirat adalah digalakkan. Kita disuruh untuk mencari kelebihan di akhirat. Melalui apa? Dan di manakah kelebihan itu dapat dicari? Jawabnya, ya kita dicari di dunia inilah. Di dunia ini ladangnya. Di akhirat buahnya. Kita cari kelebihan itu di dunia ini. Dengan apa? Dengan melalui amalan-amalan kita. Ya tidak kita cari di akhirat. Di akhirat tidak lagi ada cari-mencari. Di akhirat menerima saja. Menerima buah saja. Buah baik, buah buruk. Nah, itu. Tapi di akhirat, di dunia kita bertanam. Kita mencari di dunia. Tegasnya, tempat mencari kelebihan itu ialah di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Was-sabiquna as-sabiqun." Was-sabiquna as-sabiqun. Tafsirnya, mereka yang telah mendahului dalam perkara mengerjakan kebaikan di dunia adalah mendahului untuk mendapat balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Orang berlumba dan mendahului dalam perkara mengerjakan kebaikan di dunia ini, dia akan menang. Mendahului untuk mendapat balasan yang sebaik-baiknya di akhirat kelak. Ini ayat menyuruh kita berlumba-lumba untuk memperolehi buah yang baik di akhirat kelak melalui amalan-amalan kita di atas dunia ini. Orang-orang yang mendahului dalam ayat ini ialah mereka yang memiliki banyak kelebihan karena amalan-amalan mereka ketika di dunia. Mereka inilah juga yang disebut sebagai seutama-utama manusia, sebagaimana yang diterangkan oleh hadis tadi. Salah satu cara, sila perhatikan, salah satu cara untuk mendapatkan pangkat seutama-utama manusia ini pada hari kiamat kelak menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membanyakkan selawat ke atas baginda, sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Maksudnya,
seutama-utama manusia di sisiku pada hari kiamat kelak ialah mereka yang banyak selawatnya ke atasku. Ya, hadis ini mengkhabarkan selawat menyebabkan seseorang menjadi orang besar, menjadi seutama-utama manusia di sisi Nabi pada hari kiamat. Apa arti menjadi seutama-utama manusia di sisi Nabi? Artinya, orang yang sehampir-hampirlah kepada baginda untuk menerima dan mendapatkan syafaat baginda. Selaku orang yang paling utama dan paling hampir, tentu saja logiknya akan lebih mudah untuk mendapatkan syafaat baginda itu. Ingat, di akhirat kelak, pada hari kiamat, tidak ada perkara yang paling diperlukan oleh manusia selain daripada syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua susah. Pada hari kiamat besok kita ini semua susah. Tidak boleh gambarkan bagaimana susah. Semua orang mencari pertolongan. Semua orang teringat kepada syafaat pertolongan. Siapa nak tolong saya ini? Siapa nak bantu saya ini? Saya susah. Susah. Lalu kita teringatlah kepada nabi-nabi. Mula-mula pergi kepada bapa kita, Nabi Adam alaihissalam. Wahai bapa, tolong saya, tolong. Tolong saya. Terlampau susah ini. Apa jawab Nabi Adam? Minta maaf. Saya pun macam kamu juga. Susah. Tidak mampu untuk memberi pertolongan. Lalu teringat lagi kepada Nabi yang lain. Pergi. Nabi Nuh kah, Nabi Adam, Nabi Musa kah, Nabi Isa. Pergi. Semua pergi. Jawapan sama dengan jawapan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian paling akhir sekali, teringat kepada Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi kepada baginda, minta tolong, minta syafaat. Ini Nabi sanggup. Nabi ini sanggup. Dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hasrat kita untuk cepat-cepat dihisap. Jangan lama-lama dihisap. Tidak tahan. Cepat-cepat dikira, dihitung. Itu yang kita mau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanggup memberikan syafaatnya kepada kita umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kehebatan Nabi Muhammad yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh, kita ini kena ingat. Di akhirat anu lain dalih berguna. Dalih kita ini berguna. Yang paling kita perlukan hanya syafaat sahaja semata-mata. Sebelum kita dihisab, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlukan. Jadi betul-betul salawat itu menjadikan seseorang jadi manusia utama, jadi orang besar, jadi manusia istimewa. Ini telah dikabarkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis baginda
Di antaranya cuba perhatikan, baginda bersabda, "Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira bil jannah." Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Artinya, barang siapa berselawat ke atasku 1000 kalinya Nabi, tiada orang ini mati sehingga terlebih dahulu digembirakan dia dengan syurga. 1000 kali saja. Ia tidak akan mati, melainkan ia terlebih dulu digembirakan dengan syurga. Macam mana digembirakan dengan syurga? Ini berita gaib. Kita tidak tahu macam mana cara. Tapi orang kan mati, orang kan meninggal. Kalau dia mencapai pangkat ini, dia tahu. Dia saja yang tahulah. Mana dia dapat berkhabar kepada kita ni? Tapi Nabi mengkhabarkan tu. Kalau orang berselawat ke dia aku 1000 kalinya Nabi, ia tidak akan mati melainkan lebih dahulu ia digembirakan dengan syurga. Macam mana cara? Macam mana cara wahai Nabi? Allah punya ketentuan macam-macam cara boleh jadi. Misalnya, orang itu, ia bermimpi. Mimpi bukan perkara dongeng. Mimpi adalah perkara agama yang benar. Ingat. Mungkin saja dia bermimpi. Dia bermimpi. Dia melihat cahaya syurga. Allah Ta'ala nampakkan kepada dia. Dia bermimpi masuk taman syurga. Allah Ta'ala nampakkan kepada dia. Boleh saja saudara-saudara. Jangan remehkan mimpi. Kalau mimpi yang betul, adalah perkara besar. Boleh saja. Atau bukan melalui mimpi, mungkin ilham. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada dia. Mana kita ni tahu? Orang koma. Orang koma. Macam-macam keadaan boleh kita nampak. Kadang-kadang ia tidak dapat bercakap. Ini lihat meleleh air mata. Ada atau tidak? Pernah nampak? Saya pernah nampak orang koma, kadang-kadang meleleh air mata. Kadang-kadang macam senyum ya. Kadang-kadang macam takut juga ada. Rupa orang takut. Kita tidak tahu apa dia tengok, apa dia alami. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha tahu. Satu kisah benar. Seorang ibu, ini cerita berlaku di negeri istri saya. Dia bercerita kepada saya, gurunya di sekolahnya, sekolah Arab, gurunya seorang perempuan koma selepas melahirkan anak. Selepas melahirkan anak, koma.
Koma. Koma lebih kurang kira-kira 2 bulan koma. Dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, selepas 2 bulan sadar balik. Sadar balik. Normal biasa. Allah punya kuasa. Bila dia sadar, dah banyak cakap. Sugul saja. Cemurang susah. Dipisi-pisi oleh keluarga, dipisi. Mengapa susah? Sekarang sudah sembuh, alhamdulillah. Anak pun sihat. Keluarga ada semua sekali. Jadi kenapa susah? Mengapa tidak banyak cakap? Apa sebab? Dipisi oleh keluarga. Akhirnya terbuka cerita. Akunya indah ku lagi gembira. Bila ku sadaran ini indah ku gembiranya. Ya keluarganya pasal apa indah gembira? Ini keluarga ada, anak pun sihat, kau pun sudah sihat, sudah sadar. Indah gembiranya. Pasal aku teringat masa aku indah sadar atunya. Aku bukan macam indah sadarnya. Aku hidup selalu berpeluang berjalan di dalam taman yang cantik. Selalu aku berpeluangnya berjalan di dalam taman yang cantik. Sekarang taman itu tidak ada. Aku tidak nampak lagi. Ini yang aku duka cita. Tidak batah kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, diambilnya, meninggal. Selepasnya mengkhabarkan perkhabaran itu. Taman apa yang cantik itu? Wallahu alam. Tapi taman yang cantik, kebun yang cantik. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu lalulah melalui taman-taman syurga. Riyadul Jannah. Nabi menyebut Riyadul Jannah, taman-taman syurga. Para sahabat bertanya, apa itu Riyadul Jannah? Taman-taman syurga wahai Rasulullah. Majlis zikir kamunya. Ya. Majlis zikir kamu ini, inilah Riyadul Jannah, taman syurga. Nabi sebut taman, kebun. Jadi kawan yang koma tadi, yang membawa berita dalam masa dia koma dan dia sentiasa berpeluang duduk dan bermain-main di dalam taman yang cantik, yang indah. Taman apa itu? Wallahu a'lam. Itulah. Mungkin saja. Man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashshira bil jannah. Barang siapa yang berselawat ke ataskunya Nabi 1000 kali, tiada dia mati sehingga terlebih dahulu dia digembirakan dengan syurga. Itu satu. Kelebihan kedua, coba kita lihat.
Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahun naru. Artinya, barang siapa berselawat ke ataskunya Nabi sekali saja, niscaya berselawat Allah Ta'ala ke atasnya 10 kali. 10 rahmat turun. Sekali kita berselawat, 10 rahmat Allah Ta'ala turun. Seterusnya, hadis itu memberitahu lagi, barang siapa berselawat ke atasku 10 kalinya Nabi, niscaya berselawat Allah Ta'ala ke atasnya 100 kali. 100 rahmat turun. Seterusnya, Nabi memberitahu, barang siapa berselawat ke atasku 100 kali, nescaya berselawat Allah Ta'ala ke atasnya 1000 kali. 1000 rahmat turun. Dan barang siapa berselawat ke atasku 1000 kalinya Nabi, nescaya tiadalah menyentuhnya api neraka. Allahu Akbar. Dari 2 kelebihan yang saya sebutkan ini, 2 kelebihan ini saja terbukti bahwa selawat itu sendiri adalah syafaat. Sehingga boleh membawa orang ke syurga. Sehingga boleh membawa Allah memberi rahmat ke atasnya. Maknanya, salawat itu sendiri adalah syafaat. Ia itu sendiri sudah jadi syafaat kepada pengamalnya. Sudah jadi penolong ke dia. Syafaat untuk memperolehi pangkat yang tinggi di sisi Allah. Dan syafaat untuk mendapatkan kelepasan daripada api neraka. Nah, itu syafaat di akhirat yang akan kita capai, yang akan kita terima, insya-Allah. Bagaimana pula di dunia ini? Bolehkah selawat jadi syafaat? Bolehkah selawat jadi penolong kita? Bolehkah syafaat mendatangkan pertolongan kepada kita di dunia ini? Bagaimana pula? Yang tadi saya sebut-sebut itu di akhirat yang akan kita dapat. Di dunia ini, bolehkah salawat itu jadi syafaat? Boleh berlakukah salawat jadi syafaat? Jawabnya iya. Iya. Berkata ulama, ada 10 karamah. Karamah artinya kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah. Ada 10 karamah yang dikurniakan oleh Allah kepada orang-orang yang bersalawat. Ada 10. Di antaranya, tidak payah saya sebut 10. Di antaranya saja, Allah akan bersalawat, menurunkan rahmat ke atas siapa yang bersalawat itu. Macam hadis tadi. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 salawat, Allah menurunkan 10 rahmat untuknya. Rahmat ini meliputi di akhirat pun ia boleh, di dunia pun ia boleh.
Sekarang kita semua mendapat rahmat. Kita mendapat rahmat sekarang ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Mata dapat melihat, rahmat. Telinga dapat mendengar, rahmat. Otak dapat berfikir, rahmat. Semua rahmat ini. Jadi bagi orang yang berselawat, rahmat itu sudah datang. Sentiasa datang. Di dunia ini pun berlaku, bukan di akhirat saja. Adakah rahmat itu untuk akhirat saja? Tidak. Di dunia ini pun kita menerima rahmat. Dan salah satu rahmat itu adalah bersebab dengan selawat. Makanya selawat itu tidak syak lagi adalah syafaat untuk mendapatkan rahmat. Untuk lebih menjelaskan lagi perkara ini, Imam Al-Qurtubi rahimahullah telah berkata, memberitahu, barang siapanya mengakali, melazimi, artinya membuat selalu, membaca selawat pada tiap-tiap hari. Barang siapa mengakali, jadi tabiatnya berselawat tiap-tiap hari, itu dia. Itu yang mengakali. Barang siapa yang mengakali membaca selawat pada tiap-tiap hari 41 kali atau 100 kali atau lebih, ya Imam Qurtubi, maka diangkat oleh Allah Ta'ala duka citanya. Dicabut oleh Allah Ta'ala duka citanya. Insya Allah kita tidak akan jadi orang yang berduka cita sepanjang masa. Nah, ini maknanya di sini. Kalau ada duka cita pun Allah padam. Allah angkat duka cita itu. Cabut daripada hati kita. Itu satu. Yang kedua, diselisihkan mudarat dari menimpanya. Kalau ada musibah akan menimpa kita ni, Allah Ta'ala selisihkan. 3, diluaskan rezekinya. Ini soal rezeki ini. Soal rezeki ini satu benda yang ajaib, yang amat ajaib. Bukan didapat dengan membanting tulang semata-mata. Bukan mesti. Dan rezeki itu bukan semata-mata berupa uang. Berupa benda. Rezeki macam-macam. Uang, benda itu baru sebahagian daripada rezeki. Macam-macam lagi rezeki Allah Ta'ala. Ilmu rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kegembiraan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kesenangan, ketenangan, keselamatan. Itu semua rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan orang yang berselawat 41 kali tiap-tiap hari atau 100 kali atau lebih, kata Imam Qurtubi, rezekinya adalah luas. Itu 3. 4, dibukakan segala pintu kebajikan untuknya. Allah. Maknanya yang akan mendatangi kita semua kebajikan. Keburukan-keburukan semua tolak tepi. Lari. Lima, dikeluarkan dia dari papa. Dihindarkan kita dari papa. Dikeluarkan dari papa. Kalau kita papa, maknanya kalau kita miskin,
Kalau kita melarat, bila kita melazimi selawat ini tiap-tiap hari, bukan sekali, tiap-tiap harinya Imam Qurtubi, kita akan dikeluarkan daripada kepapaan itu. Ini boleh saja berlaku dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. 5 sudah. Yang keenam, orang itu dikasihi oleh sekalian makhluk, sekalian manusia. Ada saja ia dikasihi oleh orang. Perangainya baik, dikasihilah. Mukanya manis, indah temperungan, senyum saya selalu, bercahaya-cahaya, dikasihi orang lah. Indah mengacau orang, dikasihi orang. Maknanya dengan berkat selawat, hatinya akan hebat, hatinya akan elok, menjadikannya orang yang dikasihi oleh siapa saja. Dan penghabisan sekali, dimustajabkan doanya. Ini penting. Doa mustajab ini adalah idaman semua orang. Kalau kita ni di Makkah, macam-macam kita lihat cara orang berdoa. Ada sambil berdiri, ada sambil duduk, ada sambil menangis. Macam-macam. Doa mustajab adalah idaman semua orang. Doa adalah senjata. Senjata orang beriman. Senjata. Jadi senjata kita mau tajam, kita mau dia berfungsi. Kalau senjata senapang indah melatuk, apa guna? Kalau senjata pemarang tumpul, apa guna? Kita mau senjata kita tajam, berhasil. Tatak sekali, 2 kali tatak, putus kayu. Itu senjata. Doa adalah senjata orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Jadi orang yang melazimi selawatnya Imam Qurtubi, doanya mustajab. InsyaAllah. Tidakkah semua ini termasuk perkara dunia? Ya, perkara dunia lah. Perkara-perkara yang boleh berlaku di dunia. Begitulah. Artinya, salawat tidak diragukan lagi adalah syafaat untuk memperolehi segala kebajikan, termasuk kebajikan di dunia kita ini. Untuk lebih terang lagi. Saya mengulang balik apa yang sudah pernah saya sebut dalam kuliah saya yang lalu-lalu. Untuk lebih terang bahawa selawat itu menjadi syafaat di dunia ini lagi. Imam Al-Fakihani rahimahullah. Ini Imam Al-Fakihani ini orang hebat. Ulama besar. Beliau telah menceritakan satu perkara, katanya.
Saya ada mendengar daripada Asy-Syaikh Musa Ad-Darir rahimahullah yang berkata, Asy-Syaikh Musa Ad-Darir rahimahullah bercerita, kaminya pernah berada di lautan yang luas. Tiba-tiba datang ombak besar memukul kapal kami, menjadikan semua penumpang ketakutan. Semua anak kapal ketakutan. Takut kalau kapal itu pecah atau tenggelam. Semua penumpang benar-benar ketakutan. Sementara sayanya Syekh Musa Ad-Darir, saya sampai tertidur oleh kerana terlalu takut, sampai tertidur. Di dalam tidur saya ini, saya bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda itu bersabda kepada Syekh Musa Ad-Darir, baginda bersabda, kata Syekh Musa Ad-Darir, menyuruh aku untuk memberitahu sekalian anak kapal yang bersama-sama dengan saya supaya membaca salawat Al-Munjiyah sebanyak 1000 kali. Saya pun, kata Syekh Musa Ad-Darir, memberitahu sekalian kawan-kawan anak kapal ini akan perkhabaran dan suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu kami pun membacalah selawat ini. Kami semua membaca selawat ini. Tetapi baru 300 kali sahaja kami membacanya. Belum sampai 1000 kali. Kami telah menyaksikan kelepasan dan keselamatan. Apa makna ini? Artinya, ribut redalah. Berhenti. Dan gelombang tidak lagi mengamuk. Menjadikan mereka dan kapal mereka pun selamat. Pasal apa? Berkat salawat Al-Munjiyah yang disuruh oleh Nabi untuk membacanya 1000 kali kepada anak-anak kapal sekalian. Salawat Al-Munjiyah. Nabi menyuruh sekalian anak kapal itu membaca salawat Al-Munjiyah ini ketika mereka dalam ketakutan di tengah-tengah lautan yang sedang bergelora. Baca 1000 kalinya Nabi. Dan apabila dibaca, ribut berhenti dan gelombang besar bertukar menjadi ombak biasa saja. Demikian satu kejadian benar yang terakam dalam kitab tua yang dialami oleh Syekh Musa Ad-Darir bersama-sama dengan sekian ramai penumpang sebuah kapal yang dinaiki oleh mereka. Mereka selamat dari amukan ombak dan ribut karena membaca salawat Al-Munjiyah. Apa bunyi salawat Al-Munjiyah ini? Apa dia salawat Al-Munjiyah? Apa bentuknya? Salawat ini juga selalu kita baca. Selalu kita baca, saudara-saudara. Selalu kita baca dalam doa-doa kita. Kita menjadikannya sebahagian daripada doa-doa kita.
bunyinya sangat indah dan maknanya juga indah. Selawat itu berbunyi, coba dengarkan. Ramai, saya yakin ramai sudah orang membaca. Ini imam-imam nih, basah karing membaca selawat Al-Munjiah, saya yakin. Dan kita juga semua yang bukan imam sudah membaca dalam doa-doa kita. Apa bunyinya selawat Al-Munjiah ini? Mari kita dengarkan sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Pernah mendengar dan pernah membaca? Pernah. Ramai orang pernah membaca. Ramai orang pernah mendengar. Nah, ini selawat ini Nabi unjuk kepada anak-anak kapal melalui Syekh Musa Ad-Darir untuk dibaca bagi menyelamatkan mereka yang sedang diamuk di lambung gelombang di tengah-tengah laut yang luas. Nampak kita jadi kalau kita orang bijaksana, mana kita lepas nih peluang ini? Ambil ya, bertabarruk dengan hikayat ini, dengan riwayat ini, dengan kisah ini. Ambil berkat. Ah, itu. Apa maknanya? Mari kita terjemahkan dalam bahasa Melayu sikit. Sila hayati sama-sama. Ya Allah, Allahumma ya Allah, kurniakanlah selawat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan selawat itu Tuhan kami selamatkan kami daripada segala perkara yang menakutkan dan daripada segala kerusakan. Nampak? Mula-mula lagi sudah berkaitan dengan ketakutan anak-anak kapal. Saya ulangi. Ya Allah, kurniakanlah salawat ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan salawat itu Tuhan kami selamatkan kami daripada segala perkara yang menakutkan dan daripada segala kerosakan. Dengan salawat itu juga mohon supaya Tuhan kami menyampaikan segala hajat-hajat kami. Dengan selawat itu juga mohon supaya Tuhan kami
membersihkan kami dari segala keburukan. Dengan selawat itu juga mohon supaya Tuhan kami angkatkan kami kepada setinggi-tinggi darjat di sisi Tuhan kami. Dan dengan selawat itu juga sampaikanlah kami kepada maksud yang paling sempurna dari semua kebajikan semasa hidup dan sesudah mati kami. Demikian juga mohon ya Allah supaya Tuhan kami mengurniakan selawat ke atas keluarga dan para sahabat baginda. Ya Allah, kurniakan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya kepada junjungan kami Nabi Muhammad dengan rahmat-Mu juga, wahai yang maha mengasihani dari segala yang mengasihani. Itu makna salawat al-munjiah tadi. Cantik bukan? Memang betul ada unsur penyelamat. Makanya Nabi SAW mengunjuk kepada penumpang-penumpang kapal yang hampir tenggelam, dipukul oleh gelombang dan ribut. Saya kira setakat itu saja. InsyaAllah akan disambung lagi pada Jumat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu